Hello hi guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi baru kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi belum subscribe, please do subscribe. Okay guys, hari ni aku nak share sikit pada korang tentang beberapa tips lah untuk menjadi shooter perseorangan untuk wedding photography. Dalam wedding photography ni, kita ada beberapa jenis majlis, iaitu majlis di dalam dewan, majlis dekat kampung, majlis dalam perumahan, ataupun macam-macam lah situasi yang kita akan hadapi. Okay, so tak kisahlah apa-apa situasi, yang penting korang kena tahu macam mana tangkap dia punya moment, macam mana korang nak cepat dapat angle dia punya moment yang macam berara, and then so on lah, macam-macam lagi lah. Tips yang pertama adalah korang kena communicate dengan customer korang sebelum majlis diorang tu. Okay, sebagai contoh, majlis diorang pada minggu hadapan, dan minggu ni korang kena contact customer korang sebab korang kena tahulah dia punya detail. Sebagai contoh, detail bila majlis tu start, bila makeup start, and then macam-macam lagi. Senang cerita, tentative. So, apa yang perlu ada, apa yang kemungkinan yang orang kata special event yang akan berlaku pada majlis pada hari tersebut, and then macam-macam lagi. Dan korang kena tahu sedetail-detailnya majlis tu, supaya korang tak akan orang kata apa, terkejut ataupun rushing ataupun apa-apa lagi lah yang unexpected. Okay, so macam aku akan tanya diorang. Paling simple je, bila start makeup, and then majlis akan start pukul berapa, majlis akan habis pukul berapa, dan outdoor dekat mana. Dan yang paling penting adalah baju diorang warna apa, sebab baju ni akan memainkan peranan ketika outdoor nanti. So korang kena faham dia punya colour dia punya. Okay, tips yang kedua adalah korang kena bercakap ataupun discuss dengan wedding planner. Sebagai contoh, kalau majlis tu di dalam dewan, biasanya akan ada DJ ataupun juru cakap. Okey, dekat situ boleh dikatakan dia sebagai wedding planner. Sebab apa? Dia akan mengatur tentatif tu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil Malay wedding, okey, di mana juru cakap tu ataupun DJ tu akan mengikut tentatif yang diberikan oleh pengantin. Okey, sebagai contoh, perarakan masuk, persandingan, makan beradab, potong kek, and then so on. So kita hanya dengar sahaja daripada DJ tu tersebut. And then yang paling penting, korang kena communicate juga dengan wedding planner. Okay, sebagai contoh, pada hari kejadian, korang sampai je dekat dewan tu, and then korang just tanya pada DJ ataupun senang cerita lah, siapa yang conduct majlis pada hari tu, korang kena tanya. And then macam mana tentatif dia yang sebetulnya, betul tak tentatif tu apa yang korang dah discuss dengan customer. Sebab anytime last minute boleh tukar dia punya tentatif tu. Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba pengantin tu tak ada pun wedding planner, ataupun senang cerita dia tak ada siapa yang conduct untuk majlis hari tu. So korang jangan panik lah kalau korang dapat macam tu. Biasanya aku selalu dapat pada wedding-wedding yang dekat kampung ataupun perumahan yang memang tak akan ada wedding planner. Biasanya kalau korang dah biasa dengan wedding punya ni, dia punya tentatif tu hampir sama. So korang just kena standby je. Okay, biasanya akan kalau Malay wedding biasanya akan ada perarakan, lepas tu sanding ataupun merenjis, lepas tu dia kata tepun tawa, and then makan berada, potong kek, and then kena posing sikit dengan rakan-rakan yang tetamu yang ada. Lepas tu kena buat posing sikit, and then terus outdoor. So benda tu hampir sama je guys. Biarpun dekat dewan, dekat perumahan, rumah kampung ataupun majlis kat mana-mana pun sebenarnya hampir sama. Okay, so korang kena relax je kalau korang tak ada wedding planner pun. Okay, tips yang ketiga adalah korang kena ada list ataupun dikatakan short list untuk gambar yang korang nak dan gambar yang pengantin nak. Okay, sebagai contoh, biasanya kalau aku akan tanyakan pengantin tu, okay, pengantin tu dia nak gambar yang macam mana, and then biasanya yang pengantin yang request dekat aku adalah dekat outdoor saja. So dekat majlis masa sanding, ataupun dekat atas pelamin, ataupun senang cerita lah dekat perumahan diorang, dekat rumah diorang. Dia tak request banyak sangat lah. Okay, yang request masa outdoor. So make sure korang kena ada short list ni. Okay, list ni senang untuk korang. Okay, korang boleh letak list ni di dalam, sebagai contoh dalam phone, ataupun paling senang lah korang letak je dalam kertas, korang tulis je. Tapi bagi aku, korang letak dalam phone lagi baik lah. Okay, lepas tu korang kena ada list ni sebab apa? Senang untuk korang buat album nanti, and then contoh pengantin tu nak, and then korang boleh puaskan hati pengantin tu sendiri, and then macam-macam lagi lah. Sebab list ni akan memudahkan kerja korang waktu korang tengah shoot nanti. So sebab bila shoot nanti, sebagai contoh, kalau korang shoot di perumahan ataupun kawasan kampung,
tengah panas lagi, matahari tegak lagi, and then korang takkan sempat fikir pun apa gambar yang korang rasa nak buat tu. Okay, tips yang keempat adalah korang kena usah tempat majlis tu. Okay, sebagai contoh, bila korang sampai je pada hari kejadian tu, pada hari majlis tu, korang kena usah dulu tempat tu. Sebagai contoh, dekat pelamin, dia punya meja makan beradab, dia punya tempat perarakan masuk ke pelamin, and then korang kena tengok lagi apa yang boleh buat gambar-gambar kreatif. So korang dekat sini usah tempat tu. Okay, sebagai contoh, kalau aku akan biasa dapat job yang kawasan perkampungan, yang senang cerita pelamin tu bawa kemah, and then dia punya makan beradab pun tempat lain, and then orang kata apa, makan tempat tamu pun agak sesak. So macam mana korang nak handle benda ni? And then bila korang dah usah benda ni, bila pada pengantin tu dah sampai untuk berarak, korang dah tak serabut lah. Okay, so bila korang dah usah tempat ni, korang boleh plan shoot apa yang korang nak buat. Okay, daripada sebagai contoh, kalau kampung dia ada kawasan yang mungkin pokok ataupun semak, ataupun senang cerita kalau kawasan perkampungan, bila perarakan tu terlalu ramai orang kiri kanan, so korang boleh imaginekan. Okay, imagine macam mana nak buat gambar tu. So pengantin duduk tengah, and then orang kampung mungkin duduk kiri kanan, dan macam-macam lagi. Sebenarnya korang, bila korang dah biasa, korang boleh fikirkan macam mana gambar yang korang nak buat tu. Okay, so just relax je. Yang penting korang kena datang awal, usah tempat tu dulu. Okay, tips yang kelima adalah korang kena datang awal pada majlis tu. Okay, sebab apa aku beritahu kepada korang kena datang awal? Okay, bila korang kena datang awal, korang kena usah dulu tempat, yang seperti yang tips yang keempat tadi. And then bila korang datang awal, korang boleh shoot momen-momen keluarga. Okay, keluarga yang ada masa tu. So bila ada pengantin nanti, korang dah tak sempat nak shoot family. So orang kata apa, takkanlah satu gambar pun tak ada kan untuk family tu kan. So that's why korang kena datang awal. Okay, lagi satu, kalau korang datang awal, actually korang dah boleh shoot detail-detail yang ada pada majlis tu. Sebagai contoh, ada detail letak kek, and then catering ataupun orang kampung tengah merewang. Lepas tu family tengah bersukaria kan pada hari kejadian, ataupun ada family yang nak gambar dekat pelamin. Sebagai contoh, pengantin-pengantin lama yang nak gambar dekat pelamin. And then so banyak lagi lah sebenarnya gambar yang korang boleh buat. And then bagi aku, senang cerita, korang kena datang awal lah untuk korang tak rasa rushing. Okay, tips yang keenam adalah korang kena ada gear ataupun peralatan, equipment ataupun apa-apa, senang cerita, peralatan yang sesuai. Okay, sebagai contoh, kalau korang sebagai fotografer, korang kena ada body camera, lens yang sesuai, and then speed light, lighting, ataupun battery, memory card, and then so on. So korang kena ada semua tu. Tak kisahlah body macam mana, yang penting korang kena mahir dengan body korang tu. Okay, sebagai contoh, aku pengguna Nikon, and then aku ada lens 24-70. The whole day aku akan pakai 24-70. Actually sebenarnya kenapa aku pakai 24-70, sebab dia punya ni, dia macam static lens, and then senang untuk korang zoom in ataupun zoom out. Peralatan ni sangat penting tau. Sebab apa? Korang kena bila korang datang awal, and then korang tengok tiba-tiba pelamin dalam rumah yang orang kata apa, antara pelamin dengan dinding tu dalam beberapa langkah. So korang kena ada ultra wide lens, ataupun tiba-tiba kalau korang ada 50mm sahaja, so sesuai ke agak-agak. So korang kena make sure gear korang tu cukup dan sesuai pada majlis tersebut. Tips yang ketujuh adalah korang kena ada dua body. Okay, sebagai contoh, bila korang menjadi solo photographer, sebenarnya dua body ni optional lah. Bagi aku satu body dah cukup, tapi buat satu body ni sangat risiko. Sebab apa? Aku pernah kena body yang pertama aku ni, yang main body ni, pernah orang kata apa, dia stuck tau, dia macam ada problem sikit. So aku ada second body. So second body ni adalah sebagai backup. So make sure kalau korang sebagai solo photographer, korang kena ada dua body. Kalau korang ada satu body je, korang doakanlah banyak-banyak supaya main body atau body kamera yang korang tengah guna tu tak buat masalah. Okay, tips yang ke-8 adalah korang kena banyak bergerak bila korang menjadi seorang solo photographer. Okay, sebagai contoh, bila korang ada grouping, korang senang, korang boleh divide ataupun bahagikan task-task. Sebagai contoh, satu photographer ni hanya khas untuk pengantin saja. Second photographer mungkin boleh menjadi untuk candid punya momen daripada pengantin. Third photographer ni mungkin boleh untuk gambar, ambil gambar family saja. Ataupun empat punya photographer ni mungkin boleh ambil detail-detail majlis tersebut. So bila ada team memang sangat mudah. Tetapi kalau macam aku adalah solo photographer, so macam mana pula aku nak
plan. So macam mana aku nak bagikan tugas tu? Okay, so bila korang menjadi solo photographer ni, sebenarnya korang kena plan dalam fikiran korang dan korang kena banyak bergerak. Okay, sebagai contoh, kita ambil satu contoh, bila pengantin start berarak. Okay, bila pengantin start berarak, korang kena menjadi peranan yang paling penting lah pada waktu tu. Okay, so make sure korang kena beritahu kepada pengantin tu. Okay, pengantin baru start bergerak, okay, barulah pengantin tu bergerak. Okay, so jangan, kalau boleh korang kena discuss dengan DJ tu supaya DJ tu pun dengar cakap korang. Okay, korang ni sebagai fotografer yang header majlis tu. Bukan maksud aku okay, pengantin datang, bukan macam tu lah. Okay, maksud aku okay, pengantin boleh gerak. Okay, korang dah standby macam mana nak buat gambar apa semua tu kan. And then bila korang orang kata apa, mungkin ada salam ataupun menawar apa semua, korang dah ready dekat tempat mana yang korang rasa nak shoot tu, sebab dia akan ada time. So biasanya tetamu akan tanya fotografer, dah boleh ke? Dah boleh gambar ke? So dekat situ actually sebenarnya ada kuasa sikit lah untuk fotografer ni buat keputusan. So make sure korang kena banyak bergerak lah. Memang penat sikit, tapi bagi aku actually sebenarnya tak ada masalah lah kalau korang dah biasa bergerak banyak lah untuk shoot ni. Okay, tips yang ke-9 adalah korang kena menjadi seorang yang confident pada waktu majlis tu. Okay, sebagai contoh, bila majlis tu korang sebagai fotografer, kebiasaan tetamu ataupun ahli keluarga, sanak saudara apa semua akan tanya kepada korang sebagai fotografer, lepas ni kena buat apa, lepas ni kena buat apa semua. Actually sebenarnya tu tugas DJ, tapi kadang-kadang DJ ni ada yang jenis hanya mainkan lagu saja kan. So korang kena confident lah. Maksudnya okay, perarakan pengantin pukul berapa. So korang dah mindset tadi, korang dah tahu, korang dah deal dengan pengantin, dah contact apa semua. Mungkin pukul 1 petang pengantin akan masuk berarak. Okay, so korang kena confident dalam setiap perkara. Tak kisahlah dalam mungkin tetamu ataupun ahli keluarga tanya, pengantin sampai pukul berapa pengantin nak outdoor pukul berapa So korang kena confident jawab. So korang janganlah diam je apa semua kan. Okay, selain tu, kalau korang confident, sebenarnya korang kena ada confident untuk shoot gambar. Okay, tak kisahlah pada group foto masa pengantin berarak, ataupun ada post pengantin dekat pengalamin, makan beradab, and then macam-macam lagi gambar. So korang kena yakin gambar korang tu sebenarnya adalah yang terbaik. Okay, tip yang ke-10 adalah camera setting dengan lighting setting yang korang kena set up dahulu. Okay, sebagai contoh tadi tips-tips yang aku dah bagi kepada korang, iaitu korang kena datang awal. Okay, inilah function korang kena datang awal, iaitu korang kena set up dulu camera setting dengan lighting setting dekat kawasan pelamin, makan beradab, kawasan perarakan dan macam-macam lagi tempat yang ada. And then korang, bila korang dah set up ini semua, and then memudahkan korang bila nak shoot nanti bila ada pengantin. So takkanlah ada pengantin baru korang nak set up, okay, tunggu, takkan korang nak macam tu kan. So masa pengantin dah ada dekat pelamin ke, dekat mana-mana ke, so korang just fikir hanya nak buat angle saja. So macam mana nak ambil angle untuk shoot pengantin tu, ataupun nak buat gambar macam mana. Sebab setting yang korang dah test tadi sebenarnya korang dah ingat kan. So bagi aku tak ada masalah lah. And then dia akan memudahkan lagi korang untuk shoot nanti. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang tips untuk menjadi solo photographer dalam wedding photography ni. Tak kisahlah dalam wedding photography ataupun videography, actually sebenarnya hampir sama saja. Okay guys, so kalau korang rasa macam ada nak tanya kepada aku, and then just drop je kat komen, and then korang just beritahu kat situ. Kalau korang rasa nak aku share ataupun bagi tips ke apa, korang just drop je komen kat sana. Okay, and then kalau korang rasa nak tengok gambar-gambar aku, korang boleh pergi dekat Light Studio Photography dan juga IG, sama juga Light Studio Photography. Kat sana aku ada show ataupun post lah gambar-gambar yang aku shoot. Okay guys, itu saja yang aku nak share kepada korang. Aku Azrul daripada Kasan Share. Kita jumpa di next video. Bye.